Bagi tujuan pembelian rumah dan penjualan rumah, mesti ramai yang nak tahu apakah hak penjual dan juga pembeli. Hari ini kita akan bersama dengan dua panel saya untuk berbincang berkenaan dengan hak penjual dan juga hak pembeli. Sebelum kita mulakan video, jangan lupa untuk tekan subscribe kepada channel kami, like dan share video ini. Selepas menandatangani sesuatu perjanjian jual beli, pelbagai masalah yang timbul di antara para pembeli ataupun penjual. So, hari ini kami akan membincangkan apakah masalah-masalah dan hak-hak para pembeli ataupun penjual. Antara masalah yang dihadapi oleh para pembeli akan diutarakan oleh Puan Sazlina dan saya akan mengutarakan apakah masalah yang dihadapi oleh para penjual. Okey, sebagai permulaan, boleh tak Puan Sazlina ceritakan pengalaman Puan, apakah masalah yang biasanya dihadapi oleh para pembeli? Dalam kebanyakan kes-kes transaksi jual beli yang saya kendalikan, kebanyakannya kalau untuk pembeli, masalah dia memanglah selalunya tentang isu kos. Seperti makna yang kita maklum, kos deposit 10% yang telah dibayar dan juga kos-kos yuran guaman, stamp duty dan kos-kos hangus lain yang perlu dibayar oleh pembeli kepada peguam. Jadi selalunya pihak pembeli ni dia jadi salah faham. Dia ingat 10% deposit tu dah cukup. So maknanya dia saving sampai 10% saja. Tapi mungkin untuk yuran guaman, untuk kos-kos stamp duty ataupun kos-kos lain tu tak disediakan. Maksudnya tak cukup kos kekangan keuangan selalunya. Jadi kita akan nasihatkan untuk pembelian setiap rumah tu ada deposit dan juga kos-kos lain. Ataupun alternatifnya, kalau ada 10% deposit, mungkin boleh keluar dekat KWSP untuk menampung. Bukan untuk menampung, maknanya kita dah gunakan 10% tu sebagai deposit dan kita keluar pula KWSP tu sebagai untuk bayaran yang perlu lagi kalau kita tak ada saving lain. Maksudnya kita boleh mengeluarkan KWSP tu sebagai dana tambahan. Betul. Untuk menampung yang 10% deposit tu. Dia sepatutnya untuk 10% deposit. 10% deposit. Tetapi mungkin kita ada cukup 10% deposit saja, and then untuk kos-kos lain kita tak ada simpanan lain, mungkin kita boleh gunakan lah daripada tabung dana KWSP. Itu pun tertakluk juga ya daripada akaun 2. So adakah boleh tak Puan Sazlina terangkan serba sedikit, KWSP tu ada tak syarat-syarat yang dikenakan atau kita boleh terus automatically dapat that 10% tu? Ada syarat-syarat dia, maknanya kena sign perjanjian jual beli, kena bagi salinan dan dokumen-dokumen sokongan lain lah kepada pihak KWSP sebelum duit dilepaskan. 10% tu kalau kata harga rumah 300,000, kalau dalam akaun 2 kita masih ada katalah deposit 30,000 kita nak bayar, dan dalam akaun 2 kita ada 30,000, maknanya kita boleh keluarkan 30,000. Tapi kalau kata dalam akaun 2 kita hanya ada 15,000, so maknanya kita hanya boleh keluarkan 15,000. Ada 15,000 kita kena cari sendirilah. Usaha sendirilah. Okey. Biasanya berkenaan dengan tempoh masa, isu yang biasa diungkitkan oleh sama ada para pembeli ataupun penjual adalah kelewatan. Betul. Ia boleh jadi dari segi para pembeli, juga dari segi para penjual. Betul tak? So kelewatan tu boleh tak Puan Sazlina ceritakan dari segi para pembeli, apakah faktor yang boleh menyumbang kepada kelewatan dari segi pembeli? Yes. Okey, kalau dari segi pembeli kelewatan ni selalu ada berlaku. Memang dia, dalam setiap kes tu dia berbeza. Memang ada kes pembeli terpaksa membayar caj kelewatan daripada tarikh duit balance purchase price, baki harga jualan dilepaskan kepada penjual. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, kalau kelewatan tu berlaku tanpa alasan yang munasabah, tidak mengikut terma-terma yang ada dalam perjanjian jual beli, memang pembeli terpaksa membayar. Kita kena tengok, tapi kena tengoklah keadaan. Kalau itu adalah kelewatan daripada penjual, daripada pihak penjual, jadi benda tu akan boleh dirundingkan lah. Dan kelewatan tu sebab dia kira per day, dia punya interest dia, charge kelewatan tu 8 hingga ke 10%.
untuk terhadap baki harga jualan. Tempoh masa sebenarnya pada hakikatnya dia ada 90 hari bersama dengan extension of 30 hari, betul tak? Betul. Tapi kiraan 90 hari itu adalah bergantung kepada terma-terma yang termaktub dalam perjanjian jual beli. Benar. Ada perjanjian yang kata 90 hari dari tarikh perjanjian. Betul. Ada yang kata 90 hari daripada tarikh kebenaran diperolehi. So para pembeli ataupun penjual tak boleh confuse. So mereka mesti memastikan tarikh 90 hari itu berjalan dari masa mana, dari tarikh mana. Itu biasa masalah biasa. Yes, kalau itu biasa. Dia rasa ingat pembeli ni dia rasa dia bila dia dah beli okey dalam masa 3 bulan ke atau 4 bulan 3+1 tu dia dah dapat kunci kan. Yes. Tapi rupanya tidak Sebab kan. kebenaran tu kadang-kadang lambat, boleh lambat betul. sebab Dia boleh jadi akan drag terlalu lama berdasarkan tengok keadaan jenis rumah yang dibeli. Okey, kalau rumah tu ada sekatan kepentingan, contohlah kena pohon kebenaran daripada pihak berkuasa negeri ataupun kena pohon kebenaran daripada kalau rumah low cost kena minta low cost punya kebenaran. Lagi kita mungkin akan jadi pending dekat pejabat tanah ataupun lembaga hasil. Jadi semua-semua tu boleh menyebabkan kelewatan juga. Tarikh yang sepatutnya dikira untuk SNP itu berjalan dikira daripada tarikh kebenaran daripada pihak berkuasa negeri diperolehi dalam kes yang memerlukan kebenaran pihak berkuasa negeri. Itulah yang perlu dipahami oleh semua orang yang membeli rumah ini. Kadang-kadang kita terima panggilan, "Puan, saya dah sign perjanjian ni bulan Januari tapi dah bulan 4 masih belum terima." Sebab biasanya peguam ni tidak menerima kebenaran lagi. So sebenarnya masa tu tidak berjalan lagi. Betul. So itu masalah yang biasa dihadapi. Bagi pihak penjual, kelewatan adalah disebabkan kebiasaannya lah. Biasanya pemilik ni kadang-kadang diorang tak tinggal kat rumah tu. So rumah tu adalah rumah yang dibeli untuk disewakan ataupun untuk tujuan investment. So kadang-kadang mereka tak bayar tunggakan untuk maintenance, cukai pintu, cukai tanah. So semasa penjualan ni perkara-perkara sebegini, maksudnya tunggakan ni perlu diselesaikan dulu. Perkara ini yang akan mengakibatkan kelewatan kepada penjual dalam urus niaga perjanjian jual beli. Another situation yang boleh menyebabkan adalah kadang-kadang rumah pemilik ni telah disewa kepada orang pihak ketiga. So kadang-kadang kita dah bagi notis kepada penyewa tu untuk mengosongkan rumah tersebut, tetapi kadang-kadang mereka ni degil sebab mereka tak cukup masa nak kosongkan, mereka tak nak kosongkan. So untuk mengusir mereka, pihak penjual terpaksa mengambil tindakan proceeding mahkamah untuk mengusir penyewa. So benda ni akan makan masa. Betul. So ini adalah antara faktor yang boleh menyebabkan kelewatan dari segi penyerahan milikan kosong lah. Tadi Puan Sazlina dah menerangkan berkenaan dengan pembelian rumah daripada pemilik. Boleh tak ceritakan serba sedikit tentang masalah yang dihadapi jika membeli rumah daripada developer? Kalau daripada developer ni, daripada pemaju ni, selalunya masalah dia sama je juga kan. Tetapi dia masalah yang paling besar beli dengan pemaju ni, kalaulah kata tiba-tiba dia beli rumah yang masih di bawah pembinaan, tiba-tiba projek terbengkalai. Bila projek terbengkalai, lepas tu pemaju pula dah kena gulung, kita pula sebagai pembeli ni dah minta loan, kena servis loan pula, kena bayar loan pula setiap bulan. Jadi itu juga menjadi masalah juga kepada pembeli, masalah besar. Banyak juga kes-kes sebelum ni dah jadi, tapi sekarang saya rasa mungkin dah kurang dah. Sebab government dah mula pantau. Dah mula pantau, ya betul. Jadi kalaulah sebagai pembeli ni untuk mengelakkan terjadinya masalah-masalah projek terbengkalai ni, mungkin pembeli boleh cek dulu latar belakang pemaju, lepas tu boleh reliable ke tidak kan pemaju ni. Selalunya kita dah buat due diligence check. Due diligence check. InsyaAllah kalau kata pemaju yang reputasi yang bagus, mereka tak akan meninggalkan sesuatu projek tu dengan begitu sahajalah. Betul. Kita saya nak sentuh sikit kepada pembatalan kan. Pembatalan oleh pihak pembeli atau penjual. Saya dalam situasi saya untuk pihak pembeli kan, tiba-tiba penjual nak batal kan, saya mestilah saya dah suka rumah tu,
dia pula nak batalkan perjanjian jual beli. Ada tengah-tengah jalan. Mungkin dah 2 bulan sign perjanjian jual beli, tapi lambat pula dapat duit ke apa semua, dan penjual nak batal. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, penjual ada hak ke untuk membatalkan perjanjian jual beli? Penjual hanya boleh membatalkan sekiranya terma-terma perjanjian jual beli itu tidak dipatuhi. Misalnya dia dah tunggu dah, semua dah habis. Maksudnya penjual tu dah buat semua yang diperlukan. Tetapi loan tak lepas. So in that case dia boleh membatalkan perjanjian tu. Tapi bukan dengan sewenang-wenangnya lah. Dia tertakluk kepada syarat-syarat. Tapi let's say loan tu dah lepas, tapi dia tiba-tiba rasa dia dapat satu harga yang tinggi dengan another third party. So dia tak boleh terus. Okey, dengan Puan Sazlina ni saya nak batalkan, saya nak pergi buat dengan satu pihak ketiga. Itu tak, tidak berniat jahat lah. Yes, itu tidak boleh dibenarkan. Okey, bagi untuk pembeli pula, saya rasa pembeli boleh kalau kata penjual nak batalkan tanpa sebab yang munasabah, jadi pembeli bolehlah menggunakan hak-hak pembeli ni untuk melakukan satu pelaksanaan spesifik untuk memaksa penjual ni meneruskan dengan perjanjian jual beli, dan ataupun secara alternatif meminta balik refund bersama dengan ganti rugi. Ya, ganti rugi. Kerana betul, beliau tidak dapat menikmati enjoy the property itu. Betul. Selain tu ada satu lagi masalah. Biasanya bila kita membeli rumah daripada pemaju, kita ada defective liability period. Betul tak? Boleh tak terangkan sedikit berkenaan dengan defect liability? Okey, defect liability period ni kalau kita beli daripada pemaju, bila dah hand over kunci ni, bila dah bagi kunci rumah ni macam ni, lepas tu tiba-tiba kita pergi check rumah, banyak defect dia. So contoh ceiling crack ke, dinding tak disimen dengan betul ke, dia kena tengok juga dalam perjanjian jual beli tu berapa lama masa, contoh 30 hari untuk pihak pembeli melaporkan kerosakan ataupun defect kepada pihak pemaju. Jadi pihak pemaju akan segeralah melantik kontraktor, ataupun kita sendiri boleh melantik kontraktor untuk repair balik the defect tu. Lepas tu kita akan claim dengan pemaju. It depends on the terms of the SNP lah, betul tak? Kadang-kadang defektif tu akan di-repair oleh pemaju, kontraktor pemaju lah. Sepatutnya di repair oleh kontraktor pemaju. Tetapi takut pemaju tak nak buat, mungkin dia akan suruh pembeli sendiri buat. Dalam keadaan katalah pemaju tidak membuat apa-apa tindakan terhadap laporan defect tu, jadi kita boleh menuntut terhadap pemaju. Okey. Kadang-kadang ada yang subsale. Maksudnya subsale ni adalah pembelian rumah daripada seorang pemilik yang lain. Kadang-kadang dalam terma itu ada as is where it is basis. Boleh tak terangkan sedikit tentang tu? Maksudnya boleh tak, biasanya masalah yang timbul bila dia dah beli as is varies basis, tetapi masa dia nak masuk rumah tu dia kata benda ni tak betul, and then penjual tu kata hari tu you dah beli as is varies basis. So hari ni tak boleh lah you kata ini tak betul, itu tak betul, so saya tak boleh. Boleh tak terangkan? Okey, selalunya dalam perjanjian jual beli, kalau as is varies basis, memang kita beli apa yang kita tengok, itu apalah yang kita beli. Dalam terma-terma perjanjian selalunya dah di-exclude, dah dikecualikan fixture yang melekat-melekat dekat dinding ke apa semua, itu tak termasuk. As is varies basis adalah ialah dengan shilling dia, dengan dinding dia, dengan keadaan dapur yang tak berubah, contoh ruang tamu tak berubah, bilik yang tak berubah. Itu yang dikatakan as is varies basis. Tetapi kalau kata sebab kebanyakan kita pembeli ni sebelum nak pergi beli rumah daripada pemilik subsale ni, dia pergi view dulu. View, tengok dulu keadaan rumah tersebut, tengok okey ke tak okey, puas hati ke tak puas hati, dan kita dah inspect sendiri keadaan rumah tu. Katalah tiba-tiba kita tengok leakage, kita tengok ada bocor ke sikit dekat shilling ke, kita kena bagi tahu owner untuk repair. Untuk repair, owner tu kena agree. Betul tak? Agree, dan kalau boleh kita letak dalam perjanjian jual beli tu. Sebab saya ada juga kendalikan satu kes ni, memang rumah tu ada defect lah sikit, beli daripada penjual. Penjual tu tak pernah duduk rumah tu, dan rumah tu dah mungkin dah sedikit teruk lah.
Jadi kita berbincang dengan pemilik. Jadi pemilik setuju untuk masukkan terma tu untuk dia repair. Untuk dia repairkan apa-apa kerosakan pada rumah tu sebelum pemilik tu bagi milikan kosong rumah tersebut kepada pembeli. So nasihatnya, kalau as is very basis, pihak pembeli haruslah periksa dulu premis tu betul-betul. Jangan macam ambil leka sahaja berkenaan isu itu, sebab nanti ia akan efek kepada pembeli. So kalau nak beli tu periksa dulu betul-betul, and kalau ada defektif kena utarakan segera kepada pihak pemilik tu, dan kalau boleh masukkan terma itu di dalam perjanjian Ataupun jual beli. mungkin kalau tak nak masukkan terma, kita boleh minta kurangkan harga rumah. Saya nak tambah sikit lah point dia kalau nak beli rumah ni kan. Tadi kita cakap pasal beli dengan pemaju, beli dengan pemilik. Ini kalau kita beli rumah melalui lelongan awam. Kalau lelongan awam ni, kalau as is where is basis, sebab kadang-kadang kita beli rumah lelong ni, kita tak boleh nak pergi masuk tengok rumah tu. Jadi kita kena beli apa yang ada dalam tu, apa yang kita tengok lepas dapat kunci, itulah dia. So maksudnya kalau beli rumah lelong tu, kita tak boleh pergi view the house before. Kita boleh nak pergi kalau ada orang kat dalam tu yang bekerjasama, kita boleh tengok. So maksudnya kita akan gunakan prospektus lelong tu, kita view that, and then kita pergi lelong dan kita bid dekat sana. Betul, sebab sebenarnya rumah lelong ni dia tak tunjukkan rumah, apa keadaan dalam rumah. Sebenarnya dia ambil gambar dekat luar rumah aja. So ada risiko lah di sana. Risiko di situ. Beli rumah lelong walaupun harga kadang-kadang murah, tetapi betul. risiko. Betul. Saya berharap perkongsian kami ini membantu serba sedikit pembeli dan penjual. Jangan lupa subscribe channel kami, like and share video ini.